Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. 12 dari bawah. Muka surat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala mu'allif qad sallahu sirrah. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kull syai'in. Situ. Kaifa yatasawwaru, betapa dapat bahawa mendinding akan dia oleh suatu, padahal ia jua yang menzahirkan tiap-tiap suatu daripada adam kepada wujud. Maka ada dalil atasnya bagi tiap-tiap maujud itu dengan yang dilimpahkan atasnya daripada rahmatnya dan asar ilmunya dan iradahnya dan kudrahnya dan hikmahnya, hingga jadilah ia akan cermin barang yang di dalamnya. Dan apabila adalah ia jua yang menzahirkan akan tiap-tiap suatu, maka betapa didapat mendinding akan dia oleh sesuatu. Ini dipanggil apa? Satu, kaifa ta'ajjubiyah. Ta'ajjub. 9 ta'ajjub di sini zahirkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Keluhan para arif billah. Ya, macam mana kamu boleh tak nampak? Kan? Kaifa. Macam mana dia kata boleh dirupakan, digambarkan kepada akal. Bahawa kamu terhijab lagi tak boleh memandang Allah Ta'ala. Macam mana boleh kamu tak terpandang, boleh kamu tak musyahadah ke Tuhan lagi. Pelik betul. Jadi wali-wali pandang kita ni tuan-tuan, yang masih terhijab dengan dunia, terbelenggu dengan pandangan makhluk, payah nak buka menghadap hadirat Tuhan. Sama lah macam kita pandang orang menagih dada tidur celah pokok kelapa. Kita pandang pokok daging dada melilih yang liur kan, tidur celah pokok kelapa, kita pun mengiring kepala. Alah budak ni, dada dihisapnya kan. Wali-wali pandang kita macam tu lah. Alah tak nampak-nampak lagi kamu Allah Ta'ala. Ya, tak nampak lagi kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala. Kau masih leka dengan makhluk lagi, leka dengan dunia lagi. Dia mengiring kepala dan butanya mata hati kamu. Tengok ni lah dia punya kaifa. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Itu maksud ni. Kalau bahasa kita lah, macam mana engkau ni? Macam mana engkau tak perasan lagi terlampau terang kewujudan Allah Ta'ala? Terkaifa itu sawwaru an yahjubahu, betapa dapat bahawa ditasawurkan mendinding akan suatu. Macam mana engkau boleh terdinding tak boleh lagi hati kamu menghadap ke Tuhan, padahal dia jua yang menzahirkan. Dia yang menzahirkan seluruh makhluk. Dia yang mengadakan. Pencipta dengan yang dicipta, mana tahu martabat wujudannya. Fa'il pencipta. Dia yang mengadakan, kita diadakan. Mana tinggi martabat wujud Tuan bayang dengan bayang. Kita berdiri ada bayang. Macam mana bayang kau nampak Tuan kau tak nampak? Macam tu lah maknanya. Macam itulah wali-wali tengok kita, dia mengiling kepala. Alah. Bayang kau pandang, yang membayangi kau tak nampak. Itu maksudnya. Sebab apa tu? Tak lain tak bukan apa? Kena hijab dia panggil. Terhijab, terdinding kita dengan apa? Leka memandang makhluk, tidak menghadap hadrat Tuhan. Sebab apa dia leka? Sebab dia kurang kenal. Bila kurang kenal, dia kurang apa? Kurang zikir. Bila kurang zikir, gelap hati. Bila hati dah gelap, tu yang dia payah nampak. Betapa didapat bahawa mendindingkan akan dia oleh suatu, padahal dia jua yang menzahirkan. Wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Dia yang menzahirkan, mengadakan tiap-tiap suatu. Diadakan daripada mana? Daripada adam, daripada ketiadaan kepada wujud. Ini nikmatul ijad
wa nikmatul imdad. Nikmat besar di antara selain nikmat Islam dan iman ni ialah nikmat Tuhan mengadakan kita. Mujur Tuhan adakan kita. Kalau dia tak ada kita, kita pun tak ada tu. Dunia pun kita tak kenal tu. Apa dia tak kenal. Dia bagi ada sementara je, bukan lama sangat tuan. Ya, kita atas dunia ni macam orang tidur je. An-nas niyam iza matu intabahu. Manusia atas dunia ni macam orang tidur je. Ya, bila dia mati boleh sedar Allah dah tinggal semua. Rupanya kulonggok tu semua apa? Mainan-mainan dunia je. Mata ghurur, mata benda yang banyak menipu manusia. Maka adalah dalil atasnya bagi tiap-tiap maujud. Ya, dia sebenarnya dalil menunjukkan atas tiap-tiap maujud. Ya, aulia dikenal Allah Ta'ala yang Maha Agung, dia tahulah adanya pencipta. Macam orang dia kenal raja dulu kan. Bila ada raja, dia tahulah mesti ada rakyat. Kita orang bawah ni tengok rakyat dulu. Banyak rakyat, oh bawah nampak, oh adalah raja. Dari bawah ke atas, dia ni pada atas ke bawah. Dia tengok raja dulu tuan. Tu. Dengan dilimpahkan atasnya daripada rahmatnya. Semua yang ada pada kita, semua rahmat Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang ada pada kita ni kita punya, tak ada tuan. Nyawa ni pun dia punya. Dia nak tarik bila dia tarik. Ya. Dan asar mana kesan daripada ilmunya. Ya, ilmu Tuhan yang maha hebat ialah mencipta kejadian yang maha dahsyat ni. Langit tergantung tuan. Kita nak pergi Palestin nak tengok batu tergantung. Hari-hari dongak langit tergantung. Bi ghairi amadin tarawunaha, Tuhan kata dalam Quran, dengan tak ada tiang tergantung tuan. Tak ada jatuh-jatuh, kalau dia jatuh bergegau atas kita pun buara. Tapi jaga besok hari kiamat habis sekeping jatuh. Ya, bila berlaku aja gegaran iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuhan gegar ke dunia besok wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, bumi mengeluarkan askal muatan bawah, dia naik ke atas terbalik bergulung. Ya, wa qalal insanu ma laha. Insan kata ini apa ni terperanjat. Sampai ibu yang mengandung terkeluar anak pun dia tak puasan. Itu bau gegaran kiamat. Belum lagi yang lain, sikit dia gegar itu habiran tuan. Bayangkan ibu mengandung, sakit mengandung tapi tak terasa. Bayangkan macam mana dahsyatnya. Kedahsyatan yaumul kiamah tuan. Ya, banyak lagi dahsyat berlaku di sana besok. Padang mahsyar lagi, masya-Allah. Sebab dah mati ni lagi banyak cerita tuan-tuan. Ya, si jahil kata dah mati habis cerita, bukan dah mati habis cerita, dah mati lagi banyak cerita tuan-tuan. Nak soal, nak timbang, nak apa yaumil mahsyar. Oh, duduk yaumil mahsyar besok. Orang kafir tak tahan matai sejengkal tuan. Dia kata ya Allah nak masuk neraka lah, tak tahan duduk padang mahsyar. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Cari 1000 tahun menapak kaki tuan-tuan, berjalan cari Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam kata nafsi aku tak sanggup. 1000 tahun kita duduk atas dunia belum sampai 100 tahun. Jalan lagi cari Nabi Adam 1000 tahun tak sanggup. Nak boleh sampai ke Rasulullah SAW makan di 6000 tahun. Baru Rasulullah sujud. Bila Rasulullah sujud je, Allah Ta'ala kata irfa' ra'sak saltu'ta washfa' tu syafa'. Angkat kepala kamu ya Muhammad SAW. Ya, mana engkau diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Ya, sal, mintalah, tu'ta, nasai dikurniakan. Washfa' tu syafa'. Mana engkau minta syafaat, aku izinkan mendapat syafaat. Barulah Nabi minta apa? Supaya dia cepatkan kiraan amal. Situ je kita perhati jam dah kita. Ya, sikit sangat hidup di dunia sementara. Dan iradahnya dan kudrahnya. Mana kita pandang di satu pandangan, kita pandang laut, kita pandang langit, kita pandang pohon kayu, kita pandang batu, kita pandang apa paling dekat diri kita. Mesti nampak ini rahmat, ilmu, iradat, kudrat, hikmah mesti nampak. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Engkau tak jadikan semua ni batil sia-sia, tidak. Semua ada hikmat. Kena pandang. Kalau kita pandang pokok tak nampak kudrat Tuhan, tak nampak iradat Tuhan, jawab dia butollah mata hati kamu. Ya, pandang pokok nampak pokok, lembu boleh pandang macam tu. Ya, pandang laut nampak laut, pandang langit nampak langit. Ya, kambing boleh pandang. Lembu, kambing, ayam itik boleh pandang tuan. Yang berakal tak berakal. Kalau pandang macam tu tak payah pandang tak apa. Dia mesti pandang mata luar, mata dalam muka. Ya, kita kena pakai dua sekali. Tilik mata dalam, mata luar buka dia, mata dalam kena buka. Mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang khalik. Itu maknanya. Kena serentak tuan. Kalau tidak, pandangan kita tidak adil, kita akan disoal di hari akhirat. Kenapa kau pandang yang ni aku, kau tak pandang Tuhan kata. Ya? Allah.
Dan apabila adalah ia jua menzahirkan akan tiap-tiap satu, Tuhanlah yang menjadikan ya daripada tiada kepada ada, maka betapa didapat bahawa mendinding ia suatu. Macam mana boleh yang menjadi begitu terang kamu tak nampak, makhluk yang kena jadi pula engkau nampak, bayang kau pandang. Maknanya begitu. Ya, ini satu dipanggil apa? Ta'ajub. Ya, satu kehairanan. Bagi orang yang apa? Sihat rohani dia, lazat memandang hadrat Tuhannya. Ya. Satu. Yang kedua pula, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai' wa huwa allazi zahara bi kulli syai'. Masya-Allah. Ini semua terduduk kita kena. Betapa didapat bahawa mendinding akan dia. Macam mana kamu tak perasan Tuhan lagi? Padahal ia telah zahir pada tiap-tiap satu. Pada tiap-tiap satu kejadian tu semua zahir, dan ya. Tiap-tiap satu kejadian zahir nama Allah Taala, zahir af'al dia. Ya, kalau tidak dia menjadikan, tak adalah kan, masya-Allah, kan wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi dalam semua benda yang dilakukan, dijadikan ialah menzahirkan masyiah, mana kehendak Allah Taala, iradah dia, kudrah dia terang. Dan apabila adalah zuhur hakikah tiap-tiap suatu dengan dia, tiada dengan sendirinya, lahir semua makhluk ni dengan dia. Ya, paling dekat diri kita kan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak lihat ke? Quran kata. Allah sebut dalam Quran, pada diri kamu kenapa engkau pun tak pandang? Itu dia. Ya. Kalau kita kata anak kita pandang sini, pandang sini. Sini pandang ini, dia tak pandang macam tu. Melepuk kepala ni. Cikgu tengah mengajar, pandang ni, dia main mesej kat belakang. Mula-mula kapur datang, kemudian duster, kemudian apa? Kayu panjang datang. Ya. Suruh tengok, tak nak tengok, begitulah tak nak suruh tengok. Dia jadikan alam semua ni bukan disuruh kita makan ni tuan, disuruh tengok dia. Ya. Uhibbu an u'rafa fa khalaqal khalq. Aku kasih bahawa aku dikenal, lalu aku menjadikan makhluk untuk mengenal aku. Itu dia. Ya. Jadi kalau Tuhan suruh kenal dia, pandang dia, tengok dia, kita tak pandang, murka Tuhan dah jawab dia. Ya. Dia buat tak berkisah dengan Tuhan. Dia buat tak nampak. Ya. Kalau anak kita depan kita, dia seukuk kan, dia baru darjah 6, berkepul dia seukuk, bapak dia tenggil saja, dia buat tak pandang. Macam tu. Orang peniepak sudah. Dia buat tak pandang, dia buat tak perasan, dia kuat hajar dia kan. Itulah kita dengar Ta'ala. Ya, jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Perut berat padahnya. Kalau buat tak perasan dengan Tuhan, berat padahnya. Sebab tu tuan guru saya, mursyid saya, tuan guru Haji Ujang, Tarekat Naqsyabandiyah. Apa mursyid? Dia kata, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Dia punya cakap tu macam tu. Ya, kau jangan berani-berani cuba-cuba nak lupakan Allah Ta'ala. Kena tarik nafas kau Allah, hembus nafas kau pun Allah. Allah, Allah, Allah. Kekalkan benda tu. Sebab nafas kamu nikmat, maka zahir nikmat kamu kena syukur. Syukur sebut nama dia lah, Allah. Dalam hati kita jalan dia. Ya. Allah tu naik, Allah, Allah. Baru dia ada keberkatan. Ya. Betapa didapat yang mendinding akan dia suatu, padahal ia telah satu. Macam mana boleh tak terdinding padahal zahir semua itu dengan dia. Dia yang mengadakan, dia yang memberi, dia yang melambakkan nikmat, semua dia. Dan apabila ada zuhur hakikat tiap-tiap suatu dengan dia, semua hakikat dengan dia, tiada dengan sendirinya, tak ada, maka betapa harus bahawa terhijab hakikat menzahirkan akan dia. Kenapa kamu terhijab? Ini kan dijawab belakang tadi. Apa sebab ni boleh berlaku ni? Kemudian soalan ketiga, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Betapa dapat mendinding, macam mana kau tak boleh perasan Tuhan maknanya? Padahal ia jua yang telah zahir dalam tiap-tiap suatu dengan kudrahnya dan dengan jalalnya dan segala sifatnya. Maka adalah ia pandang dalam keadaannya akuan, kerana itulah jua yang nyata dalamnya. Ya, daripada segala asar mana kesan keelokan sifatnya, dan tiadalah mendinding suatu akan kamal kudrahnya.
Bila berlaku je tsunami contoh tu, pum, Tuhan tajalikan apa? Tuhan dedahkan tajalikan sifat jalal dia, kekerasan dia. Dia kata ganap tuan-tuan. Hari ni bilang 5,000, besok 15,000, mayat terapung. Itu ditajalikan dia punya apa? Jalal, kekerasan dia. Kalau ditajalikan kita jamal pula, dia limpahkan kita ke nikmat tu nikmat macam-macam. Ya, dua benda ya ulama simpulkan dua, jamal wal jalal. Ya. Al-Latif semua tu dipanggil apa? Jamalullah. Ya. Maknanya apa? Keindahan kasih sayang Tuhan dan setiap saat. Ya, tidak ada sesuatu pun melainkan semua daripada Dia. Kerana ia jua yang nyata dalamnya dari segala asar. Ya, sebab nyatanya terang hati kita dapat memandang sebab apa? Cermin hati kita terang. Sebab cermin kita lap tuan, wah terang, sedap pandang kan. Tapi kalau cermin kita tak lap, dia kabur je, kita naik kereta, tiba-tiba aircon kita mati, hujan lebat macam. Seorang pegang steering, seorang tukang lap kat depan. Kalau tidak, jawab dia sesat yang elektrik jawab dia. Ya, dah kabur depan tak nampak dah. Dan lap. Ya, bila dia kabus saja masalah, kita nak berjalan dah problem kan. Tapi kalau dia terang, senang berjalan. Begitulah hati. Nak berjalan kepada hadrat Allah, nak memikirkan kebesaran Tuhan, nak sentiasa memandang azamah kebesaran Tuhan, mesti dia terang. Biar cermin hati itu terang, cantik, sedap dia memandang. Ya, begitulah maknanya. Kita pandang dalam cermin, nampak wajah kita kan? Nampak wajah kita. Sebab apa? Cermin itu bersih. Ya, tapi kalau kita mandi bilik air, kita sabun mengecik pada cermin, setepek, lama-lama tak nampak pun. Tengok tak nampak. Kan? Bila kita lap balik, bau clear, terang. Itulah hati. Hati bila kita lap balik daripada maksiat, dosa dia, lalai dan sebagainya, maka cepat dia dapat melihat, musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ialah pandang dalam keadaan yang akuan, kerana ia jua yang nyata. Sebenar-benar yang terang dia, dengan segala asar keelokan, tanda-tanda keelokan sifat dia. Yang dijadikan atas dunia ni, semua makhluk ni terjemahan sifat dia, tuan-tuan. Ya, sebab wujud kita ni bayangan wujud Allah Ta'ala. Wujud kita ni membayangi akan wujud Allah Ta'ala. Ya, macam bayang kan, bila kita tengok bayang, nampaklah Tuhan dia. Ya, kita tengok di Nako tadi kan nampak bayang orang, kita perhati. Kan? Tuhan tak nampak, sebab kita tengok bayang. Bila sampai kat pintu Mamat, kan? Bila Mamat dia bayang kita pandang tak? Tak pandang dah, dah nampak Tuhan. Bila nampak dia Tuhan, hilang bayang. Itu dia panggil fana, lenyap. Bila terselap cermin hati, pum, Tuhan terjali memandang kebesaran dia, hilang makhluk. Tapi selagi nampak makhluk, bermaknanya apa? Belum nampak lagi. So, pandang makhluk, belum nampak khalik lagi. Ya, sebab dia kena buka dua mata. Mata kasar memandang makhluk, mata dalam memandang khalik. Makhluk mana benda yang dijadi? Allazi khuliqah, ciptaan Allah Ta'ala makhluk. Adapun khalik ialah allazi khalaqah, yang mencipta, iaitu Allah Ta'ala. Kemudian kaifa tasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Tengok tu ya, tadi bi kulli syai'in. Yang ni bi kulli syai'in, yang ni pula bi kul. Ada lain-lain tu. Dekat-dekat itu. Betapa dapat bau mendinding suatu mana tak ada siapa boleh dinding pada hakikat. Padahal tiap-tiap suatu itu adalah zahir itu akan sebab bagi terbitnya daripada tiap-tiap suatu dengan sangat zahir, ya. Terbunyinya ia daripada tiap-tiap suatu, maka tiadalah mendinding akan dia. Allah Ta'ala macam mana boleh terhijab kita, sedangkan ia zahara, dia zahir bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap suatu. Sebab kita ni asal minallah, kemudian billah, kemudian ilallah. 3. Minallah, kita dari Allah Ta'ala. Ya. Semua dari kullum min indillah. Firman Allah Ta'ala semuanya daripada dia. Dia yang menciptakan. Ya. Kemudian sekarang ni billah, dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Kita sekarang bergerak, kita duduk, kita bangun semua bi kudratillah, bi iradati, semua dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Tak ada satu boleh bercerai dengan dia. Itu maksud dia, kena pandang. Kalau kita tak pandang tu, kita akan ditutup. Kita nampak kita pula, tuan-tuan. Nampak kita tu hijab. Pandang diri kita je hijab. Sebab tu dia buangkan dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya,
ya, untuk meninggalkan maksiat mungkar, tak ada kekuatan mengerjakan taat semua melainkan dengan izin tu ayat kena fight betul, tak dalam tu. Itu suruh zikir banyak kan. Zikir kita akan terasa kebesaran, keagungan dia tadi. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahir qabla wujud kulli syai'. Ini lagi terang. Betapa kamu terdinding, dia tak nampak lagi batin hati kamu menghadap dia. Padahal ia jua yang zahir sebelum wujud. Sebelum kita ada, siapa dia? Dia yang tunggal. Ya. Satu yang pada azal, pada azali lagi, belum ada makhluk. Ya, Allah Ta'ala tunggal, ketunggalan dia. Ya, ketuhanan dia maha agung. Kerana bahawasanya wujud tiap-tiap suatu perbuatannya, semua yang ada ni semua perbuatan dia yang adakan, tentukan bila lahir, bila mati, semua siap. Maka adalah ia sebelum wujud suatu, maka ia jua yang awal, tiada permulaan bagi wujudnya. Ya, Allah Ta'ala yang awal. Kenapa yang awal terang-terang besar kewujudan dia, tinggi martabat wujudnya, tidak diperhatikan? Itu masalah dia. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'. Dahsyat tentang ni. Betapa didapat bahawa mendinding. Macam mana kamu boleh terdinding lagi hati kamu, tak nampak, tak boleh menghadap ke Tuhan, pelik betul. Itu maksud dia. Padahal ia juga yang terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Ya, terang. Kerana tiada sah zahir yang maujud dengan tiada yang menjadikan, tak sah, mesti ada penjadi. Penjadi dia lebih terang, kan? Satu objek besar di tengah padang di sebatang tiang tinggi. Tak nampak juga, pelik betul itu. Itu kes apa? Kes mata ada masalah. Mata kita, mata dalam. Kerana bahawasanya Allah SWT wajib wujud. Taraf wujud Tuhan wajib. Kita ni baru mungkin. Dan barang yang lain di Ta'ala itu mungkin wujud. Wajib mana mesti, tak boleh tidak, dia mesti ada. Mungkin mana harus, ada boleh, tak ada pun tak apa. Maka martabat wujud Tuhan tinggi. Ya, macam mana yang tinggi kamu tak nampak, yang rendah kamu nampak, pelik. Maka antara mungkin dan wajib, maka tiada mendinding akan dia suatu dan terhijab dengan satu, tak ada sebenarnya. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahid allazi laisa ma'ahu. Ini lagi terang. Betapa dia dapat mendinding, macam mana kamu terhijab padahal suatu jua dia asa tunggal. Kalau kata tengah padang tu banyak kan, ramai, mungkin kita keliru. Ni sebatang tercacak dia je. Macam mana boleh tak nampak lagi? Ya. Ini keluhan-keluhan arif billah. Bila mandangkan kita orang awam ni, payah nak menghadap Tuhan, pelik. Kau leka pandang benda lain. Sana kau pusing, sini kau pusing. Tak menghadap lagi ke dia. Ni. Ya. Pada azal dan pada abad. Dan hanya senyap wujud makhluk itu dengan dia. Semua wujud makhluk dengan dia. Gerak dia, diam dia, semua dia dengan dia. Tiada dengan sendirinya mereka itu, tak ada. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Dia. Dan tiadalah melainkan Allah Ta'ala. Dan segala af'alnya, kerana suatu itu pada hakikatnya adamun, ketiadaan. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrab ilaihi min zalik. Semua ni hebat-hebat tadi. Tadi tunggal tak nampak juga. Ini akrab, dekat, tak nampak. Kalau jauh lain. Betapa tiada bahawa mendinding akan dikau suatu, padahal ia juga yang terlebih hampir, akrabun min hablil warid, lebih dekat daripada urat tengkuk. Mana dekat apa? Maknawian, pada mana? Bukan dekat tercacak depan, bukan. Ya, pada makna dia. Dekat kita apa? Kita dengan dia, terikat dengan dia, dengan kudrat dia, dengan iradah dia, dengan ilmu dia. Tu. Hingga daripada dirimu, maka daripada sangat hampir terdinding engkau pada melihat dia. Seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, apabila menanya akan dikau ya Muhammad segala hamba kau daripadaku, yas'alunaka 'anil ruh, ya. Maka bahawasanya ia terlebih hampir. Allah Ta'ala ni akrab. Maka maha suci yang tiada ada melainkan ia jua pada hakikatnya. Ya. Dan segala asma dan sifat dan segala af'al ni. Jadi kalau kira martabat kewujudan kita dengan Tuhan, hapus kita tak ada. Pada hakikat dia zahir ada, tapi orang tak kira. Macam bayang dengan yang membayang. Kita tuan bayang. Ya, maka seluruh cahaya nampak bayang kita. Maka bayang kita tuan kira tak? Orang tak kira. Datang berapa orang? 3. Mana? Tuan bayang. Nanti yang kata kau ni gila bayang. Orang tak kira bayang. Sebab bayang tak ada hakikat. Sebab pun tak kira? Sebab wujud dia muqayyad. Wujud bayang ni muqayyad. Apa muqayyad? Dia terikat dengan
yang membayangi. Jalan kita, geraklah dia. Kita diam, dia diam. Itu wujud tuan-tuan. Wujud yang dikawal, wujud yang bersandar, wujud yang terikat, ini wujud yang tidak dikira. Wujud yang sebenar, wujud dia mutlak, dia tak berkait dengan siapa. Dia tidak berhajat pada siapa, dia tidak bergantung pada siapa. Maka wujud ni tunggal, Allah Ta'ala aja. Maka wujud yang macam ni yang dipandang. Wujud sebenar-benar dia panggil. Ada wujud yang lain semua di dalam kawalan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata la maujud illallah. Tiada wujud sebenar melainkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kaifa itasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu lama kana wujudu kulli syai'. Betapa dia dapat mendinding akan dia oleh satu, jikalau tiada akan dia maujud bagi tiap-tiap satu, nasaya tidak diperoleh oleh tiap-tiap satu. Kalau dia tadi kita pun tak ada. Kenapa iftikar tiap-tiap satu kepadanya? Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai kepada Tuhan. Pakai mana? Berhajat, terikat. Ditambat dengan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya hak kita Ta'ala itu wajib al-wujud bagi zatnya. Mana wajib al-wujud? Zat yang wajib ada, makna zat yang kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Wajib al-wujud. Akal tak terima kita tak ada. Ada pun kita mungkin al-wujud, mana ada kita didahului oleh ketiadaan. Akhirnya bertembung dengan ketiadaan. Daripada tak ada kepada ada, mesti ada orang mencipta. Ada wujud Tuhan tak? Dia sedia kala. Wujud yang maha hebat. Tadi. Maka barang yang lain daripadanya dibilangkan wujud ni itu ya mungkin al-wujud bagi lainnya. Kerana suatu itu terbit daripadanya. Bukan wajib al-wujud, mungkin al-wujud. Barang yang lain daripada Allah itu mungkin al-wujud. Maka maha suci dia kaya daripada tiap-tiap suatu. Maha suci yang kaya daripada tiap-tiap satu ialah Ta'ala. Dan suatu itu berkendak kepadanya. Maka baginya wujud mutlak. Wujud mutlak, lawan dia wujud muqayyad. Macam air lah, kita mandi bab fiqah kan. Dia ada air mutlak, ada air muqayyad. Air yang sah dibuat bersuci ialah air mutlak. Disifat dia suci dan boleh menyucikan. Apa makna mutlak? Air yang terlepas daripada ikatan. Ya. Kalau air yang tak lepas daripada ikatan dipanggil muqayyad, maka dia ni sama ada dia najis ataupun dia suci tapi tak boleh menyucikan. Taraf dia ialah tuhur bukan tahur. Kalau baca dengan asap tahur dia suci dia menyucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, bukan tuhura, tahur. Bahasa Arab lain ni. Baca bagi atas lain makna, baca depan lain makna. Kalau tuhur makna dia suci saja. Kalau baca atas tahur dia dua, suci lagi menyucikan. Jadi air yang turun di langit tu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air yang suci lagi menyucikan. Jadi air menyucikan dipanggil air mutlak. Apa makna mutlak? Lepas daripada kait. Kait lazim tak ada. Contoh kait lazim. Kait lazim mana kait diikatkan lazim, tak boleh bercerai. Contoh air kopi, air Milo, air teh. Itu semua kait lazim. Letak kat mana pun orang kenal. Ni air apa? Oh ni air sirap. Bawa sana mana pun orang kenal air sirap. Tapi kalau kait dia tidak lazim, dia bercerai, itu air mutlak. Contoh dia apa? Air perigi, air laut, air sungai, air hujan, air mata air, air paip. Contoh kan, kita ambil 3-4 beledi ni kita letak. Air paip 1 beledi, air sungai 1 beledi, air telaga 1 beledi, kan? Kemudian kita panggil orang yang tak tahu asal usul dia. Kita panggil dia, ni apa ni? Dia akan sebut air saja. Nama tu hilang. Ni apa? Ini air lah. Dia tak tahu dah. Sebab sama itu. Maka air ini dipanggil air mutlak. Maka air ini taraf dia apa? Suci lagi menyucikan. Ya. Itu mana mutlak tidak diikat. Maka Allah Ta'ala wujud dia tidak diikat dengan sesiapa. Bahkan dia yang mengikat segala yang lain. Itu dia. Ya. Waktu dalam hikam Abi Madian dia kata, jadilah kamu air mutlak. Atau air mutlak. Dia suci, dia boleh menyucikan orang lain. Itu taraf mursyid dan dia cantik. Yang paling besar taraf ni apa? Rasul dan Nabi. Dia bersih dan dia boleh membersihkan yang lain. Kalau kita tak dapat jadi air mutlak pun jadi air mustakmal pun boleh tahan. Ni jadi air mutanajis. Kemudian najis pula mughallaza. Oh lagi parah kan. Tahu lagi mughallaza. Jadi orang semayang terpercik air mughallaza dengan orang semayang berbatal. Jangan jadi kita air mughallaza ataupun air mutanajis. Orang jadi kotor dengan sebab kita. Ya.
Kalau tidak pun orang tak jadi baik pun biar kita jangan rosakkan orang maknanya. Ya, itu paling tidak maknanya. Allah. Dan barang yang lain daripadanya dibilang wujudnya itu mungkinan, bukan wajib, itu mungkinan wujud. Kerana suatu itu terbit daripada Ta'ala, maka Maha Suci yang kaya itu Ta'ala daripada tiap-tiap satu, dan suatu itu berkendak kepadanya, maka tiada mengetahui hakikatnya melainkan ia jua. Ya, tidak mengetahui kunhi zat melainkan Allah Ta'ala saja. Adapun lihat, Rasul lihat. Adapun kunhi hakikat zat, satu pun Tuhan tak buka. Rasul yang mulia pun Sayyidul Mursalin besar Allah Ta'ala tak buka. Ya, itu hakikat kunhi zat yang maha dahsyat. Cuma lihatlah. Ya, Allah lihat, dan kita besok diberi lihat di akhirat besok. Wujuhun yauma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajah Umriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat. Itu maknanya satu persoalan yang kita buat homework, tuan-tuan. Kena balik ke rumah. Macam mana boleh tak ternampak lagi kebesaran Tuhan? Macam mana Tuhan lebih zahir, dia menzahirkan dengan dia, daripada dia paling terang. Nampak tu? Martabat wujud dia paling tinggi. Dia wujud mutlak, kita mukayat. Macam mana tak nampak lagi? Itu soalan ni. Semua benda ni jadi daripada tuan, punca daripada hijab diri kita sendiri berpaling. Ya, berpaling. Kalau kita tengok rumah tersegam depan, tak ada apa-apa dinding, tapi kita tak nampak apa, kita paling tempat lain. Kita pandang tempat lain, mana nak nampak kan? Jadi kena pandang baru nampak. Ya, menghadap itu dia panggil tawajuh. Kena tawajuhkan hati kita ke hadrat dia selalu. Ya, insya-Allah dia akan buka. Ini tak tawajuh, tak buka, dia pandang tempat lain. Ya. Dia tidak mengambil indah kepada keberadaan zat yang maha besar, maha agung, yang menjadi murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran banyak ayat Tuhan suruh kita pandang. Ya, qulin zuru maza bis samawati wal, sila pandang apa yang ada dalam langit dan bumi, apa yang ada, tanda-tanda kebesaran, ya, cermin yang menunjukkan keberadaan dan kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Sebab hati ini bila disuntik dengan sentiasa memandang, dia akan jadi bersih. Dan dia tak pandang, dia pandang benda lain, dia akan jadi samar, kotor. Bila kotor dah payah. Ya, nak menghadap Tuhan dah payah. Waktu pusing-pusing balik, kata Ibnu Ajibah dalam syarah hikam ni, dia kata pusing apa, rukun paling kuat, zikir kena banyak. Itu je penting. Zikir kena banyak. Banyak zikir. Dan kalau kurang zikir habis, cahaya dia kurang, hati dia punya gelap. Kalau banyak zikir, hati dia terang. Bila terang, insya-Allah dia mudah memandang sebagaimana kita lah. Kalau padam ke api tak boleh baca kitab, gelap kan. Buka api boleh terang, boleh baca. Begitulah hati, bila dia terang dia mudah memandang. Kalau dia gelap, dia payah nak memandang. Itu saja maknanya. Dia suruh kita banyak mengingati dia lah. Kemudian ya ajaba kaifa yazaru wujud fil adam am kaifa yusbitul hadis ma'a man lahu wasful kidam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana